السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Buka surat 22 kan? 22 baris 4 ditanya orang di situ. Betul lah. Okey, baik. Jadi kita tengok tuan-tuan, yang atas tu dia sebut kita masuk bab sebab-sebab hadas, sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Jadi kita dah sebut antaranya tidak batal wudu, tidak batal air semayang apabila kita sentuh kemaluan binatang. Kemaluan binatang kita sentuh tak batal. Atau memasukkan jari pun tak batal juga. Cumanya yang batalnya apabila hatta yang kalau kita sentuh orang baru batal. Itu pun orang yang kita batal ni sentuh kulit yang tak berlapik. Nah, kalau berlapik tak batal. Kemudian sama juga kalau kita sentuh rambut isteri tak batal. Sentuh rambut isteri tak batal. Sentuh kuku tak batal. Isteri kita pegang janggut tak batal. Janggut, rambut kan tak batal. Kalau kulit batal. Kemudian cumanya yang tak boleh, gusi tak boleh. Gusi sentuh batal. Lidah pun sama. Kalau isteri kita sentuh lidah kita batal. Ataupun ataupun tulang yang keluar kan. Ada tulang terkeluar ke, isteri sentuh batal. Okey, itu kita sentuh lah tuan-tuan. Yang tak batal ni sebenarnya rambut dan kuku. Tak batal rambut dan kuku. Baik, kita tengok yang baris yang keempat ditanya orang. Adapun binatang tak batal. Nah, sentuh binatang tidak membatalkan wudu. Seperti mana kita tak wajib tak wajib pun tutup aurat binatang kan. Tak wajib. Kita tengok aurat binatang tak berdosa pun. Sentuh pun tak batal air semayang. Nah, tak kira lah walaupun binatang tu besar, kuda ke lembu ke, sentuh je dia tak batal walaupun di kemaluan ni. Hatta kalau kita masukkan tangan kita ke dalam kemaluan dia juga tak batal. Itu kita sebut lah. Jadi kita tengok baris yang keempat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, ditanya orang radhiyallahu an pada barang yang jikalau mengkhabarkan dia seorang yang adil bahawasanya keluar sesuatu daripadanya hadas, adakah lazim kita qabul akan khabarnya atau tiada? Maksudnya orang bagi tahu kita ni berhadas. Contohnya kita terkentut, kita tak perasan pun tapi orang bagi tahu. Orang bagi tahu kita kata kita berhadas. Wajib terima ke tak wajib? Ada orang bagi tahu kita. Seorang yang adil. Adil maksud orang yang baik lah. Semayang, jaga. Orang yang kita kenal baik. Bukan yang menipu, yang jaga benda-benda wajib ni dia jaga, bukan ahli maksiat. Dia bagi tahu kita ada keluar hadas daripada kita. Wajib terima ataupun tak. Macam kita lah, kita semayang zuhur sorang-sorang. Lepas habis semayang ada kawan tegur, semayang 3 tadi. Kawan kita tu dia dah habis semayang dah, kita lambat. Katakanlah kita lambat, kita semayang sorang-sorang, kawan kita nampak kita semayang 3. Jadi kawan kita pun tegur, tadi semayang 3 tapi kita yakin 4. Dia kata tak, 3. Pernah jadi seorang imam di satu masjid, dia semayang asar 3.
Makmum tegur, dia buat tak tahu. Sebab dia yakin 4. Dia yakin 4. Jadi makmum ada yang ikut dia, ada yang tak ikut. Jadi 2. Orang tegur, dah dia yakin 4, nak buat macam mana? Jadi sama juga kita semayang, kita yakin 4, tapi kawan kita nampak tak 3. Yang imam tu orang dah tegur, orang dah sihat dia, orang kata, imam semayang 3 tadi. Tapi last sekali bila ramai makmum bagi tahu dia imam semayang 3, barulah dia apa? Dia qada baliklah semayang dia. Dan makmum yang ikut juga kena qada, batal semayang. Kecuali makmum yang imam semayang 3, mana boleh ikut. Jadi masalahnya bila imam semayang 3, kita pergi duduk tahiyat dengan imam. Lepas tu kita tegur, peninglah imam. Dia bukan macam tu. Imam duduk bila rakaat yang ketiga tu, imam duduk tahiyat akhir, kita naik rakaat keempat. Masa kita berdiri tu kita tengok. Jadi imam perasan tu tak? Imam boleh je gerak sikit kepala, tengok geling ke belakang. Bila tengok makmum diri, imam tahulah dia silap. Betul tak? Ini ada satu masjid, saya pun ada dalam tu. Imam semayang 3, makmum duduk tahiyat akhir sama dengan imam. Lepas tu dia tegur, subhanallah, subhanallah. Imam pening, apa benda ni? Kita jangan ada duduk tahiyat akhir dengan imam, kita naik lah. Jadi imam tahulah dia apa? Kurang rakaat. Baik. Jadi kalau ada orang bagi tahu kita, kita berhadas. Ataupun orang bagi tahu kita, kita terpijak tek cicak. Contohnya lah. Orang bagi tahu kita tadi hang semayang pijak tek cicak. Tapi bila kita keluar, tek cicak tu dah jatuh. Betul tak? Jatuh, kita tak perasan. Tapi kawan kita, aku nampak tadi tek cicak kaki hang tadi. Wajib tak kita ulang ke tak wajib? Sebab masa semayang, kawan kita duduk belakang kita. Dia nampak tek cicak kaki kita. Bila keluar masjid, dia bagi tahu kita. Kita cek, tengok tek cicak tak ada dah. Boleh jadi jatuh ke apa kan. Tapi kawan kita nampak. Nak qada ke tak qada semayang? Baik, kita tengok apa jawab dia. Mana ni? Maka dijawabnya tiada lazim kita qabul dengan katanya tak wajib. Nanti dia akan sebut masa bila wajib. Kalau kita dah yakin dah kita semayang 4, kawan kita kata tak, semayang 3, tak wajib. Saya dah kata dah fiqh ni terbina di atas keyakinan. Keyakinan tuan-tuan. Kalau tersilap dimaafkan, bukan saja buat yakin, atas keyakinan tuan-tuan. Atas keyakinan. Macam saya sebut kat tuan-tuan, kita yakin kita ambil semayang. Jadi bila kita mai sebelum main masjid, kita sembang dengan bini kita, ataupun bini kita ada bagi barang kat kita. Bila sampai masjid, kita terfikir, sentuh ke tak sentuh tadi, kita jadi syak. Maka kaedah dia al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan syak. Jadi wuduk tu kira sah. Sebab tadi syak je, syak tidak boleh membatalkan yakin. Tapi katakanlah sebenarnya kita tersentuh, dimaafkan. Boleh tak? Tapi jangan buat-buat tuan-tuan. Padahal kita yakin tersentuh, kita buat-buat yakin. Jangan tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu. Wallahu wa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kita. Baik. Jadi tuan-tuan, fiqh dibina di atas keyakinan. Baju kita pakai kan, kita yakin bersih. Padahal baju tu ada tek cicak melekat belakang. Kita semayang tuan-tuan, tak perasan tek cicak tu. Kita yakin bersih. Tek cicak tu ada belakang kita. Kemudian kita tak perasan sampai sudah. Sampailah baju kita basuh, kita tak perasan tek cicak tu. Sampai ke mati kita tak perasan. Sah tak? Sah. Bolehlah. Fiqh dibina di atas keyakinan. Baik. Kemudian nanti kita tengok masa bila yang wajib terima. Ada masa wajib, ada masa tak wajib. Kita tengok. Kemudian, jadi asasnya tak wajib terima. Su'ila radhiyallahu an, dia tanya lagi, jikalau mengkhabarkan dia orang yang tiada makbul riwayatnya bahawasanya keluar suatu daripadanya hadas dan sanya ia tidur yang tetap kedudukannya dan jatuhlah benar pada hatinya, adakah dia amal akan dia atau tiada? Nampak? Yang ni pula ada orang bagi tahu dia dalam hati dia rasa macam betul. Boleh Walaupun orang yang bagi tahu tu macam kita tak percaya sangatlah. Orang biasa aja. Sama juga tadi kalau orang yang adil bagi tahu. Kalau kita dalam hati kita bila orang bagi tahu tadi hang semayang 3 tadi, kita dalam hati kita terasa betul yang dia cakap, wajib terima. Boleh kot no? Kalau kawan kita bagi tahu betul hang semayang 3 tadi, kita yakin 4, buka CCTV jelas 3.
Jangan duk buat-buat yakin lah. Oh, aku yakin juga. Lah, jelas dah hang buat 4. Hang buat 3, duk yakin buat 4 apa. Kalau dah jatuh dalam hati, betul dah dia bercakap wajib ulang. Wajib. Kalau dalam hati tu dah terima. Normal dah, tanpa ada sikap tak inat. Inat ni sikap keras kepala lah tuan-tuan. Dengan ikhlas kita renung muhasabah macam betul dia bercakap wajib ulang. Nah, dia macam tu. Sekali pun orang yang bagi kita tu orang biasa ya, kita pun tak kenal main mana musafir kan. Mai semayang dia kata semayang tadi silap. Dalam hati kita macam betul ke orang ni cakap wajib terima. Wajib ulang. Nah, baik. Kemudian tu saya kata fiqh dibina di atas keyakinan. Baik. Kemudian mana ni? Katanya dia amal, katanya jika jatuh pada dirinya benar. Kita rasa dalam hati kita betul yang dia cakap, wajib terima. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi. Daripada seorang yang tidur orang yang ada air semayang. Tidur ada air semayang. Dia ada air semayang, dia tidur. Baik. Kemudian tetap kedudukannya. Dia tidur tapi tetap kedudukannya. Kedudukan ni maksud dia punggung dia tu, papan punggung dia tu atas apa? Lantai. Atas lainnya atas lantai. Tu kata tetap tu. Kedudukan punggung dia tetap atas lantai tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan kedudukan punggung tuan-tuan tetap atas lantai, angin tak boleh keluar. Betul tak? Tuan-tuan duduk. Sebab tu biasanya kalau tuan-tuan duduk tetap atas lantai, tuan-tuan nak kentut, tuan-tuan buat macam mana? Angkat sikit. Betul tak kan? Tidak, dia tak boleh nak fire tuan-tuan. Dia kena adjust sikit, kena apa? Jet sikit, baru boleh kentut. Itu yang kalau kita duduk, papan punggung kita rapat ke tanah, kita tidur tak betul sebenarnya. Kita duduk kat tiang ni kan, pas maghrib, tak ada kuliah, kita berzikir, kita tidur. Betul tak? Tidur sampai bila? Sampai isyak tu tidur. Tapi kita duduk macam tu papan punggung kita rapat lagi, kita masih tidur duduk. Tak batal. Nah, pasal apa tak batal? Kenapa tidur batal tuan? Tidur ni batal sebab kemungkinan besar angin tu keluar, kita tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Angin tu keluar memang kita tak tahu, kita tidur. Itu yang batal tu. Itu yang tidur batal. Kenapa tidur duduk tak batal? Sebab tidur duduk angin tak keluar. Kentut-kentut. Nah. Adapun tidur baring, angin boleh keluar tanpa kita sedar. Sebab tu ada orang tidur, dia kentut. Ada kan? Ada, tapi dia tak perasan lah. Sebab tu bila tidur, batal. Kalau papan punggung dia tak tetap. Bila tetap, confirm angin tak keluar, tak batal. Walaupun dia tidur daripada malam sampai subuh, dia tidur duduk, tak batal. Tapi yang ni tuan-tuan, dia tidur ada ismayang. Yang tetap kedudukannya daripada bom. Bukan bom tu apa dia? Bumi lah. Kitab lama dia tulis bom. Biasalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita silap baca tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Kaldai orang baca keladi kan. Silap. Committed diperlis. Khutbah. Tulis committed. Kita mestilah committed. Lah ni baguslah khutbah. Bila jawi, kita akan tulis rumi kan. Perak bagus. Perak baru dalam tahun lepas kan. Dia dah ada rumi dan jawi. Tapi saya dah biasa jawi, saya ambil jawi lah. Dulu kalau jawi lu full jawi tuan-tuan. Perkataan yang susah-susah pun dia tetap jawi kan tuan-tuan. Lah ni tak ada lah. Kalau perkataan susah dia akan buat kurungan, dia tulis apa? Tulis rumi lah. Di perlih dia tulis jawi. Committed. Bukan senang nak baca tu, committed. Kena pula apa? Khatib tak baca dulu khutbah. Khutbah ni kena baca dulu tuan-tuan. Saya khutbah mana-mana pun saya mesti baca dulu. Masjid ke surau saya baca dulu, takut silap. Rukun cek dulu. Supaya bawa khutbah kita tu, kita sampaikan tu bukan sekadar lepas tanggungjawab, bukan. Biar kita sampai kita faham, betul tak? Kita faham dan kita menjewai apa benda kita nak sampaikan ni. Baru ada kesan kat hati orang. Tapi sekadar kita ambil, kita baca aja, orang dengar, orang tidur tuan-tuan. Kita tak bertenaga tuan-tuan. Kita tak connected. Kita punya hati dengan apa yang kita sampaikan tak connect. Jadi dia punya khutbah tu tak ada semangat tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW ni tuan-tuan, bila khutbah, Nabi ni tinggi. Suara Nabi ni tinggi bila khutbah. Mata Nabi ni nampak kemerah-merahan. Muka Nabi merah. Nabi sungguh-sungguh tuan-tuan bila khutbah.
Maksudnya kena semangat lah khutbah tu. Maknanya dia Nabi ni bila sampaikan, Nabi sampai dengan penuh perasaan. Dia connect tuan-tuan antara hati dan penyampaian. Sebab tu mana-mana khatib bila nak baca khutbah, baca dulu, teks dulu, faham apa benda yang kita nak sampaikan. Cantik tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, khatib ni tak baca dulu, committed baca apa? Kemetot. Perak jadi juga, perak fakulti. Bukan senang nak baca fakulti. Fakulti bukan senang baca, nak baca tuan-tuan. Khatib pula tak baca dulu sebelum tu. Fakulti macam mana nak baca ni? Kerajaan telah menyediakan berbagai paku lantai dia lagi. Paku lantai dia pun. Bacalah dulu. Nah. Okey tuan-tuan. Kemudian mana ni? Bom Jadi punggung dia tu lekat pada bumi. Kemudian cenderung rebah. Cenderung rebah, dia nak jatuh. Tidur, dia nak jatuh. Kan kadang-kadang bila tidur menyenyok sangat nak terbalik tuan-tuan. Asalnya punggung, papan punggung itu dah rapat ke bumi dah, tapi menyenyok sangat nak terbalik. Baik. Cenderung rebah ia. Maka awal cenderungnya jaga ia adakah binasa wuduk atau tiada. Masa cenderung tu terjaga. Batal wuduk ke tak batal? Tidak duduk. Tidak duduk. Tiba-tiba jaga-jaga tu cenderung nak apa? Nak terbalik dah. Kan kadang-kadang ada orang jaga kan. Dia tengah tidur. Bila dia nak terbalik baru dia terjaga kan. Batal ke tak batal wuduk ni? Kita tengok apa jawapannya. Maka dijawabnya bahawasanya manakala jaganya itu sudah terangkat punggungnya daripada bumi, batallah wuduknya. Makna dia kalau masa kita jaga tu papan punggung tu dah terangkat, batal. Boleh lah. Papan punggung tu dah terangkat dah. Maksud dia terangkat tuan-tuan. Kita duduk, dia dah terangkat dan rebah. Terangkat. Kalau tak terangkat ni macam tuan-tuan duduk lagu ni lah. Papan punggung tuan-tuan rapat ke lantai. Ni kalau dia terangkat, sengit terangkat macam tu, batal. Tapi kalau masa kita cenderung nak rebah tu, kita jaga papan punggung belum lagi terangkat, tak batal. So dia tengok keadaan papan punggung tu. Papan punggung ni masa tuan-tuan duduk ni, punggung tuan-tuan kan rata kan dengan lantai. Tu dipanggil papan punggung lah. Rata tu. Kalau dia dah terangkat sikit tu, baru kita jaga, batal. Okey lah. Kemudian tuan-tuan, mana ni? Batallah wuduknya. Dan jikalau belum lagi terangkat, tiada batal wuduknya. Tadi maksud dia kalau dia jaga tu papan punggung dia dah terangkat dah, dia nak terbalik dah terangkat, batal wuduk dia. Tapi masa dia terjaga tu papan punggung dia masih lagi tetap di bumi, wuduk dia tak batal. Okey, baik. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, masalah seterusnya. Daripada seorang jikalau dijadikan dia tertutup pada lubang asalnya dan terbuka baginya lubang keluarlah daripadanya. Baik, ada orang sakit kan, dia tak boleh kencing kan, dia bawa beg. Baik, ada orang dia buat macam tu kan, dia buat beg. Jadi kencing masuk dalam beg. Sepatutnya kencing melalui kemaluan depan, kubur ataupun dubur. Ada juga orang dia tak boleh buang air besar kat belakang kan, jadi pasang beg. Mungkin dia buasil ke, ada buat operate ke, barah usus ke, macam itulah. Jadi dia buat beg kan, jadi najis tu terus masuk ke dalam beg. Batal wuduk ke tak batal? Kita tengok. Baik. Dan kata daripadanya, dan kata kamu bahawasanya adalah lubang itu berdirilah ia tempat asalnya, kemudian terbuka pula yang lainnya, maka adakah baginya hukum atau tiada? Nampak? Dia ada sekarang ni yang batalnya bila tempat asal. Contohnya keluar di kemaluan depan kan. Keluar apa-apa pun batal wuduk tuan-tuan. Keluar apa pun. Katakan orang kencing tak keluar mah. Tak keluar ayak. Keluar apa? Keluar mah. Batal ke wuduk? Apa saja keluar batal. Boleh lah. Keluar cacing keluar. Mah batal. Apa saja yang keluar, dan semua keluar daripada dua tempat tu dia najis. Semua yang keluar daripada kubul depan, kemaluan depan, hadas kecil, buang air kecil, ataupun belakang, buang air besar, yang keluar semua najis dan dia membatalkan wuduk. Kalau ada orang telan cincin mah, kemudian keluar balik, cincin tu najis tak tuan-tuan? Najis lah. Najis. Bukan najis, mutanajis.
Maksud dia luaran cincin tu najis. Kita kena basuh lah tuan-tuan. Basuh kita boleh lah pakai. Macam saya sebut kat tuan-tuan lah, kopi luwak tu kan. Kopi luwak kan, yang di Indonesia tu. Ataupun kopi yang lagi mahal, kopi Tek Gajah. Kopi luwak ni secawan berapa ratus dia berkata sedap. Saya tak tahu lah. Ada orang pernah beli, satu orang di Semangui tu dia pernah beli. 300 dia beli tu, sepaket tu. Kopi luwak daripada Indonesia. Sebab musang tu dia pandai kan, dia pandai ambil. Bila kita bagi biji kopi kat dia, musang tu dia hanya makan biji kopi terbaik, yang terbaik saja. Bila dia berak, biji kopi tu tak hancur. Jadi biji kopi tu yang terbaik. Jadi kopi tu memang, kopi luwak tu memang sedap lah, sedap sungguh. Jadi orang beli pun ada sikit je, sampai 200-300. Saya tanya kat haji tu, kenapa haji makan, halal ke? Dia pun beli, dia pun tak tahu halal tak halal, tapi dia beli tuan-tuan. Dia kata memang sedap Ustaz. Tapi dia kata sebab Majlis Agama Islam Indonesia kata boleh. Memang boleh pun. Bila musang tu makan, dia berak, memang najis. Najis luak dia. Bila basuh bersih lah. Tapi syarat dia adalah janganlah biji tu pecah. Biji tu pecah ke, biji tu retak ke, biji tu berlubang, itu memang tak boleh lah. Sebab najis dah masuk dalam dia. Sama juga kopi Tek Gajah. Selagi mana kopi tu, taik yang duduk dalam Tek Gajah tu, dia tak pecah, tak merekah, tak berlubang, dia hanya najis di luar sahaja. Jadi kita basuh bersih dan boleh apa? Boleh minum tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sanggup bolehlah minum tuan-tuan. Halal saja. Baik. Jadi tuan-tuan, sekarang ni soalan dia, kalau orang tu kencing, ataupun dia boleh kencing macam biasa lah, boleh kencing macam biasa, dan boleh buang air besar macam biasa, tiba-tiba katakanlah keluar ke tempat lain, katakanlah di luka ke, betul tak? Contohnya dia kena cucuk ke, kena tikam ke. Jadi bila kencingnya keluar ke apa? Keluar ke perut dia. Ataupun dia cedera ke kan, bila dia nak buang air besar tak keluar ke bawah, keluar ke lubang lain. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal wuduk dia? Macam orang yang pakai poket tu nanti kita sebut. Ada poket najis tu kan, batal tak batal? Maka dijawabnya bahwasanya hukum itu digantungkannya dengan lubang yang pertama, tiada lubang yang kedua, sekira-kiranya tiada tersumbat lubang yang pertama. Nampak? Kalau lubang yang pertama tu boleh pakai, tak batal. Boleh lah. Lubang yang pertama tu boleh pakai, tapi terkeluar kat lain tu pasal dia berlubang ke apa kan, maka tak batal. Maksud dia, air kencing ni boleh keluar di dua tempat. Lubang asal boleh, lubang baru boleh. Yang ni tak batal, dia kira hukum asal tu. Boleh lah. Tapi kalau orang yang pakai beg tu kan, memang dia tak boleh dah tu. Dia bertutup kot. Kan orang pakai beg kencing tu kan, kadang-kadang memang dia tak boleh dah. Maksud dia pun dia kencing, dia rosak lagu mana tau. Memang hak yang pertama tu dah tak fungsi dah. Kalau orang yang macam tu batal. Kalau yang pertama tu sumbat, maka yang kedua tu kira macam hukum pertama. Tuan-tuan faham tak? Kalau katakanlah kemaluan dia tak sumbat, boleh je keluar air kencing, tapi air kencing dia keluar kat tempat lain. Katakan ada dua tempat boleh keluar. Jadi yang dikira batal ni hanya di tempat asal tu. Tempat dia lah, kemaluan dia lah, batal. Adapun yang hak lubang lain tu kira tak batal. Tapi kalau lubang tu, kemaluan dia tu memang tersumbat, ataupun doktor tutup ke, sakit ke, operation ke apa benda lah tuan-tuan, sampai kena buat beg lain kan, kalau air kencing tu keluar kot apa, maka lubang yang kedua tu dikira sebagai hukum lubang yang pertama. Kalau dia keluar, maka batallah wuduknya. Boleh faham tak faham tuan? Faham tak no? Kalau kemaluan dia berfungsi lagi, maka yang keluar di kemaluan dia saja yang membatalkan wuduk. Boleh no? Keluar kat lain tak kira batal. Tapi kalau kemaluan dia dah tak berfungsi, kecuali kena keluar kot lubang lain, keluar kot lubang lain tu batal wuduk dia. Boleh no? Ini hukum tuan-tuan. Tapi isunya mudah je. Bila kemaluan tak berfungsi tuan-tuan, antara sama ada yang depan, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, bila dia tak berfungsi, kita tak berasa tuan-tuan. Betul tak? Tanya orang yang ada beg najis tu, mana berasa? Tahu-tahu najis dah masuk dalam tu dah. Sebab dia potong kan, dia tak ada rasa apa. Tak najis dah masuk dah dalam beg tu. Kalau dia nampak je najis dalam tu, batal lah wuduk dia. Nah, itu orang nak buang najis tu pun susah tuan-tuan. Macam mana nak semayang tuan-tuan? Orang yang beg najis tu nak semayang lagu mana? Itu orang yang dipanggil daimul hadas tuan-tuan.
Orang yang sentiasa dalam hadas. Bukan senang nak pergi buang beg tu tuan-tuan. Dia, tuan-tuan tahu kan ada orang yang buh tiup kan? Tiup bukan boleh cabut tuan-tuan. Nurse dia boleh cabut. Walaupun orang perempuan tu kan tak boleh. Ada satu orang perempuan tu, dia doktor bubuh dia tiup. Tiup apa? Tiup kencing kan. Dia rimas nak cabut. Dia tak boleh cabut sebab dia dalam tu dia ada belon tuan-tuan. Kalau kita rentak, pecah kemaluan nanti. Nurse dia boleh buat. Kita duduk dalam hospital, laki ke perempuan ada tiup najis. Bukan tarik pun sakit tuan-tuan, duduk dalam tu. Jadi memang kita daimul hadas. Sebab tiup tu najis kan. Nak basuh lagu mana? Dan dia lekat dengan badan kita, nak semayang lagu mana? Daimul hadas ni. Pasal badan dia memang kekal najis. Okey, wuduk boleh ambil, tapi beg najis tu ada dia, betul tak? Ataupun pipe tu kan. Kalau kita buang beg tu, nanti pipe tu najis. Pipe yang sambung tu najis. Benda muntah najis. Maka dia kena juga solat sekadar mana dia mampu. Boleh tuan-tuan? Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat majoriti ulama. Semayanglah lagu mana pun, nah, sekadar mana dia mampu. Akan tetapi, ada tetapi sikit lah. Kalau tuan-tuan jumpa lah, ada orang dia bagus, contohnya lah selalu main masjid, semayang apa semua. Tiba-tiba takdir Allah, umur 60-an kena apa? Kena sakit ni lah, kita katalah contohnya macam apa? Kanser usus. Jadi buat operate usus, pasang beg najis kan, beg najis. Jadi najis dia keluar lah. Dia bukan boleh nak buang. Kita jumpa dia tak semayang. Pasal dia tak semayang, aku nak semayang lagu mana? Nak najis duduk lekat kat badan aku. Pipe tu kan, pipe najis itu duduk lekat. Aku nak semayang lagu mana? Padahal dia semayang berpuluh tahun dah. Tuan-tuan pernah jumpa ke tak pernah? Dan dia tak semayang. Pernah ke tak pernah? Pernah jumpa tak? Ada. Dia bukan malas semayang, tapi dia rasa tak patut dia menghadap Allah dalam keadaan dia najis. Dia fikir lagu tu. Ada tuan-tuan. Ada orang di hospital kan, nak salin kain tu bukan senang, betul tak? Dia kencing bertabung. Ada setengah orang kencing bertabung kan. Bukan senang nak salin kain tu. Salin sat kencing, dia tak tahan kencing dia, bertabung. Bila anak-anak suruh semayang, dia tak mau semayang. Bukan dia tak mau semayang, tapi dia beranggapan ada kepatut aku semayang dalam keadaan badan aku penuh najis. Ada orang lagu tu ke tak ada? Ada. Jadi hukum dia lagu mana? Saya pernah jumpa tuan-tuan. Dia agak sukar nak tegur. Payah. Sebab kita kalau dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, memang kena semayang. Semayang juga. Sekadar mana yang boleh. Pernah saya jumpa pun orang lagu ni, kita nasihat. Alasan dia sama. Dia kata aku akan semayang nanti. Nanti aku dah sihat, dah bersih, baru aku nak semayang. Ada tuan-tuan. Dia bukan tak nak semayang, dia pasal niat dah nanti. Aku dah buang dah paip kencing ni apa semua. Aku dah larat dah nak sucikan badan aku, tak payah minta tolong orang, aku akan qada balik. Ada tuan-tuan. Ada. Dan memang lepas dia sihat dia qada tuan-tuan. Tapi masa dia sakit tu, kencing dia bertabur, dia tak semayang. Tapi kalau dia sihat, dia qada balik. Walaupun 2-3 bulan dia tinggal, dia qada balik. Ada orang yang pernah saya jumpa aku tu tuan-tuan. Kalau dia sihat dia akan qada semua. Tapi bila dia tak boleh, dia dalam keadaan najis tu, dia segan nak semayang, dia bernajis. Macam mana nak buat tuan-tuan? Ada orang saya jumpa tu, kita nasihat dia tak mau. Atau anak-anak nasihat pun dia tak mau. Nak kata orang tak semayang, jenis semayang. Kalau orang lagu tu tuan-tuan, kita bersangka baik lah. Kalau dia tak mau dah. Mungkin dia pegang mazhab Maliki lah tuan-tuan. Mazhab Maliki dia ada satu qaul. Ini qaul dia sebut tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah amalkan pula. Ni sekadar makluman. Kalau kita jumpa orang lagu tu, kita bersangka baik dengan dia. Boleh lah. Kita mengaji ni, lagu mana pun kita semayang tuan-tuan. Lagu mana pun kita semayang. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang lagu tu, yang dia tak mau semayang dalam keadaan dia bernajis, kita peganglah mazhab Maliki supaya kita bersangka baik dengan dia. Dalam mazhab Maliki, orang yang tidak sempurna rukun semayangnya, maka gugur kewajipan dia. Gugur. Sehingga dia mampu semayang. Ada orang lagu tu dimaafkan, dia tangguh dulu. Dimaafkan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur.
Allah Ta'ala tak terima semayang tanpa suci. Betul tak? Jadi dalam mazhab Malik, nak semayang lagu mana dia najis. Macam mana nak menghadap Allah dia najis? Maka dalam mazhab Maliki diberi tangguh sampai dia boleh, contoh yang lain tuan-tuan, contoh yang lain, kena tangkap, contohnya lah perang kan, musuh tangkap. Dan ni Rusia, Ukraine perang teruk tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan, jangan jadi perang dunia ya tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan. Kalau perang dunia tuan-tuan, kita semua, seluruh dunia susah tuan-tuan. Perang dunia, ekonomi dunia akan jatuh, ekonomi dunia jatuh, ekonomi semua negara akan jatuh. Yalah, kalau ekonomi dunia jatuh, siapa nak beli barang kita? Tidak. Semua pakat lingkup habis kena tembak dengan nuklear. Orang tak nak beli barang kita, semua negara pun jatuh tuan-tuan. Barang kita tak ada orang beli, kita pun tak boleh beli barang orang, ekonomi pun tak berjalan, lingkup satu ekonomi seluruh dunia akan jadi susah tuan-tuan. Kalau perang dunia tuan-tuan. Doa mudah-mudahan tak jadi perang tuan-tuan. Walaupun dah perang dah, mudah-mudahan taklah sampai jadi perang dunia lah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau ditangkap musuh tak bagi kita baju, tak bagi kita pakaian kan, kita nak semayang lagu mana? Kalau ikut jumhur, kena semayang. Betul tak? Kena semayang. Walaupun tak ada baju, semayang. Musuh tak bagi ambil uduk, kena juga. Kalau dalam mazhab kita, kalau tak boleh uduk, boleh tayamum kan. Tapi kita kena tayamum dengan apa? Debu kan? Debu pun tak ada, duduk dalam penjara, mana nak ada debu? Nak semayang lagu mana? Dengan pakaian pun kalau ada pun tak boleh tutup aurat, ataupun mungkin langsung tak ada pakaian. Dengan apa? Air semayang pun dia tak bagi ambil, kencing berak dalam tu. Kadang-kadang dia pertahanan penjara macam tu je, tangkap pertahanan perang. Pergi kat situ kencing berak dalam tu. Buat macam binatang tu. Dia kencing berak dalam tu. Kemudian debu pun tak ada. Kalau mazhab Hanafi, debu ni semua tempat boleh bertayamum, tu mazhab Hanafi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan masa Jadi tuan-tuan masa tu macam mana? Kalau ikut mazhab kita dan jumhur ulama, kita tetap semayang tuan-tuan, walaupun kita tak tutup aurat, ataupun kita tak ada langsung baju di badan kita, semayang juga. Walaupun kita tak ada uduk, tak ada tayamum, semayang, hormat waktu dia kata kan. Inilah pegangan jumhur, sekadar mana yang dia boleh. Tapi ada pandangan dalam mazhab Maliki, kalau macam tu keadaannya, maka gugurlah kewajipan semayang sehingga dia mampu. Tuan-tuan faham tak? Sebab apa? Takkanlah nak menghadap Allah dalam keadaan kita tak ada pakaian. Adakah patut menghadap Allah dalam keadaan kita tak ada uduk? Ada patut kita menghadap Allah dalam keadaan najis penuh kat badan kita? Itu pandangan dalam mazhab Maliki. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, yang kita pegang adalah apa pun keadaan kita semayang. Boleh tuan-tuan? Cuma saya nak beritahu, kok tuan-tuan jumpa orang lagu tu, kita bersangka baik dengan dia. Boleh tuan-tuan? Itu sahaja, bersangka baik dengan dia. Okey? Kemudian, sebutkan apa saya takut. Kita jumpa kes lagu tu, orang hina orang tu. Betul tak kan? Apa dia ni, dah tua, tak mau semayang, nanti mati su'ul khatimah. Itu kita tak mau tu. Padahal masih lagi ada ruang dalam perbahasan ulama. Boleh lah. Saya nak sebut kat tuan-tuan ni supaya kita jangan mudah kita menuduh orang lain sesat, orang lain ni buruk di sisi Allah. Itu supaya tu tuan-tuan, itu yang kena buka sikit. Kok tuan-tuan jumpa situasi yang macam saya jumpa. Ada banyak kali saya jumpa situasi macam tu saya bagi tahu tuan-tuan. Supaya orang tak bersangka, tak memandang buruk pada si mati. Ada orang yang memandang buruk pada si mati. Dia ni sebelum mati lu tak semayang, su'ul khatimah. Tuan-tuan jangan kata lagu tu. Betul tak? Boleh jadi dia niat dalam hati dia nak semayang, tapi belum sampai masa, tiba-tiba dia tak mampu, meninggal dulu kan. Jadi supaya kita belajar bersangka baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok lagi. Okay, kita ada lagi 4 minit. Kat mana ni? Baik. Kemudian terbuka pula yang lain, maka bahawasanya hukum itu digantung pada lubang yang pertama, tidak pada lubang yang kedua, sekira-kiranya tiada tersumbat pada lubang yang pertama. Ini saya sebut. Kalau lubang yang pertama tu masih berfungsi, keluar di tempat lain tak kira. Tapi kalau lubang yang pertama tu sama ada depan atau belakang dah tak berfungsi, maka lubang yang kedua tu membatalkan wuduk kalau keluar sesuatu. Baik tuan-tuan. Kemudian Faraq, kata Jalaluddin Al-Mahalli, ni ulama mazhab Syafi'i lah, Jalaluddin Al-Mahalli, jikalau dijadikan seseorang tersebut tersumbat
Jalan aslinya, maksudnya jalan asli dia tak berfungsi, tersumbat ke, doktor tutup ke, pasal operation ke, kanser ke, apa-apa sebab lah. Tapi jalan yang pertama asli dia tu tak berfungsi nah. Kemudian terbuka jalan tempat yang lain, maka adalah tempat yang terbuka itu seperti asli diberi hukumnya pada segala hukumnya. Maka tempat asli itu seperti anggota yang lebih daripada khunsa, tiada batal wuduk disentuhnya. Okey, dia masuk lain tu. Makna dia tuan, kalaulah dia punya kemaluan dia tak berfungsi, maka lubang yang kedua itu kalau keluar sesuatu batal wuduk, macam saya sebut tadi lah. Baik, kemudian kita masuk ini pula tuan-tuan. Seperti anggota yang lebih daripada khunsa. Khunsa ni orang yang ada dua kemaluan. Dia ada laki, dia ada perempuan. Dia bukan pondan tuan-tuan. Pondan lain tuan-tuan. Pondan ni tidak ada dalam Islam. Pondan tak ada. Hatta kat dunia ni pun tak ada pondan. Pondan tak ada. Ini semua golongan yang telah memilih macam tu tuan-tuan. Pondan, tomboy. Orang pondan dan tomboy ni sebenarnya mereka ni berpenyakit. Daripada penyakit psikologi sebenarnya. Penyakit psikologi. Jadi masalahnya ada orang pula yang sokong, bela. Sepatutnya mereka ni diubat, betul tak? Jumpa pakai psikologi, betulkan balik cara fikir, itu cara dia. Kemudian banyak pondan-pondan tuan-tuan tengok ni. Kenapa nampak macam sajat kan, terkenal kan? Mereka ni naknya laki je, jantan betul lah, pure jantan lah. Tapi tu kenapa jadi nampak macam perempuan? Mereka pergi ambil hormon perempuan. Dia ada hormon perempuan. Ambil hormon perempuan tu. Yang hak perempuan nak jadi tomboy ni, perempuan nak jadi jantan lah. Perempuan nak jadi jantan, dia buat apa? Dia ambil hormon lelaki, testosteron, ambil hormon tu. Bila ambil tu nampak macam lelaki, nampak sikit lah. Mungkin naik misai ke apa ke, badan dia jadi macam lelaki ke. Ambil hormon tuan-tuan. Dia ambil hormon lelaki. Yang hak lelaki ni pergi ambil hormon perempuan. Dan ni kan dia jual hormon tu, boleh ambil. Itu yang pondan. Asalnya lelaki duk makan hormon, dan jadi nampak macam perempuan lah. Tidak ada tuan-tuan. Dan golongan ini ialah golongan yang dilaknat. La'anallahul mukhannisin wal mukhannisat. Dilaknat. Wal mutarajjilin wal mutarajjilat. La'anallahul mukhannisin minar rijal wa mutarajjilat minan nisa. Atau kama qala. Dilaknat orang lelaki yang berperwatakan perempuan. Dan dilaknat orang perempuan yang berperwatakan lelaki. Dilaknat, dosa besar. Kalau mati dalam keadaan macam tu, mati dalam keadaan menanggung dosa yang besar. Puncanya dia celaru dia punya psikologi, tambah lagi suka ikut nafsu. Jadi lagu tu lah. Dunia ni rosak pasal nafsu, betul tak? Kau nafsu rosak semua tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, khunsa ni dia ada dua alat. Saya habiskan tuan-tuan di sini lah. Dia lahir-lahir dia ada kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Tapi khunsa ni dia tak kekal selama-lamanya khunsa. Khunsa dia ada muskil dengan ghair muskil. Muskil ni maksudnya kita tak tahu dia nak jadi lelaki ke jadi perempuan. Boleh kan? Dia lahir dia ada dua kemaluan. Kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Kita tak tahu besar nanti jadi lelaki ke perempuan. Sebab nanti dia akan apa? Dia akan jadi salah satu tuan-tuan. Bukanlah orang lahir khunsa ni sampai ke mati dia khunsa, bukan. Nanti dia akan berubah tuan-tuan. Dan dia akan berubah jadi salah satu. Kalau dia jadi lelaki, maka kemaluan perempuan tu nanti dia akan tertutup sendiri dan dia tak berfungsi. Kalau dia jadi perempuan, nanti kemaluan lelaki dia tu tak berfungsi. Dia akan hilang macam tu, ataupun dia ada lebihan isi sikit. Nanti doktor buang macam tu je lah. Kok mana pun dia akan jadi salah satu. Tapi sebelum dia jadi lelaki ataupun perempuan, ketika ni dia jadi khunsa muskil, kita panggil. Khunsa muskil, kita tak tahu lagi perempuan. Kita lelaki tak boleh sentuh dia, perempuan tak boleh sentuh dia. Baik, kemudian kita tengok mana ni? Mana pula perkataan tadi? Tiada batal wuduknya disentuh, dan tiada jadi junub yang memasukkan zakar di dalamnya, dan tiada jadi junub perempuan yang masuk zakar itu di dalamnya. Telah berkata demikian oleh Mawardi. Jadi makna dia kemaluan dia tak berfungsi lah. Kalau khunsa ni bukan khunsa muskil ni, khunsa yang dah terlalu muskil lah. Makna dia masa mula-mula tu dia lahir, mungkin masa umur dia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tak tahu dia lelaki perempuan. Masa umur dia 18, masa ni dia tahulah.
Kalau dia jadi perempuan, kemaluan laki tu tak berfungsi dah. Masa ni kalau dia sentuh kemaluan laki dia tu, tak batal wuduk dia. Boleh lah? Tak batal wuduk dia. Ataupun katakan dia berubah menjadi lelaki, kemaluan perempuan dia tu tak berfungsi, maka kalau dia sentuh kemaluan perempuan tu, tak batal. Dia sentuh kan dia ada dua, tak batal. Boleh Ataupun kalau orang perempuan yang masukkan jari, ataupun orang dia masukkan kemaluan dia dalam kemaluan perempuan, ataupun orang perempuan masukkan orang lelaki masukkan kemaluan dia masukkan kemaluan tu dalam kemaluan perempuan, ataupun orang perempuan memasukkan kemaluan dia dalam kemaluan lelaki, maka tak jadi pun junub, sebab dia dah tak berfungsi. Untuk khunsa tuan-tuan, untuk khunsa. Baik tuan-tuan, gini. Habis tuan-tuan. Akan datang saya nak huraikan sikit lagi. Cuma akan datang kita sambung di mana? Farak tu Baik tuan-tuan, macam ni khunsa tuan-tuan. Kalau dia lahir, kita tak tahu dia nak jadi lelaki perempuan, dia kita panggil muskil. Boleh jadi masa umur dia 18 baru dia jadi salah satu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebelum dia jadi salah satu tu, mungkin umur dia 18 ikut hormon dia tuan-tuan. Mungkin umur dia 15, mungkin umur dia 20 pun ada tuan-tuan. Baru dia jadi salah satu, dia lambat sikit. Bila dah jadi salah satu, maka kalau dia sentuh kemaluan dia tu, maka tak batal lah. Ataupun sebelum jadi salah satu pun tuan-tuan, kalau disentuh tak batal. Sebab dia tak tahu dia lelaki ke perempuan. Faham tuan-tuan? Lelaki ke perempuan. Tuan-tuan, khunsa hujungnya dia akan jadi salah satu, lelaki ataupun perempuan. Kalaulah ditakdirkan ada yang jadi khunsa ni, maka kita biarkan sahaja tuan-tuan, nanti dia jadi salah satu. Isunya tuan-tuan, ni yang saya pernah tengok, adik-beradik belah isteri saya, ada seorang ni memang berlaku lah tuan-tuan, hidup lagi pun. Dia punya anak tu semua laki semua. Yang bungsu tu mak dia nak perempuan, nak sangat-sangat perempuan, nak sungguh. Pasal yang abang-abang semua lelaki, nak sangat-sangat lah. Anak yang ke-6 kot, ataupun anak ke-6 tak silap saya, ataupun anak yang ke-5. Dia nak sangatlah perempuan. Lahir ada dua, ada kemaluan lelaki, ada kemaluan perempuan. Bayi tu kan unsa. Maka doktor tanya dia, nak perempuan ke lelaki? Doktor tanya dia kata nak perempuan. Doktor buang hak lelaki tu. Ini berisiko tuan-tuan, sebab kita tak tahu nanti dia nak ke arah mana. Doktor potong kemaluan lelaki tu, tinggal kemaluan perempuan. Tuan-tuan, sekarang ni dia dah besar, tak nampak macam perempuan tuan-tuan. Saya tengok biar betul perempuan ke, memang macam lelaki sungguh. Dengan dada pun tak apa nak ada dada dia. Suara lelaki kan lain suara lelaki. Orang lelaki kalau jadi pondan lagu mana pun suara mana boleh berubah, betul tak kan? Suara dia menjerit sekali, jerakah tuan-tuan. Pondan ni semua suruh dia jerakah, sajat cuba suruh dia jerakah, memang keluar jantan lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi macam lelaki tuan-tuan. Muka macam lelaki, suara lelaki, semua lelaki tuan-tuan. Badan ni kita tahu rangka kan, kita boleh tengok rangka lelaki dan rangka perempuan ni. Rangka pun rangka lelaki, dia punya rangka ni memang macam lelaki tuan-tuan. Bukan apa doktor buat macam tu, sebab doktor minta dipotong hak lelaki tu makan hormon perempuan. Rupanya tak jadi tuan-tuan. Jadi saya nasihat, kalau berlaku na'udzubillah lah, kalau siapa diuji, sebaik-baiknya biarkan. Nanti dia akan jadi salah satu. Dan memang ada pun. Ada dia cerita tu, dia perempuan. Masa umur dia 18, 15, 18, perempuan. Memang perempuan. Masa umur dia nak dekat 20 tu, dia jadi lelaki dan kahwin dapat anak tuan-tuan. Asalnya perempuan. Kemudian rupanya dia kahwin dengan orang perempuan, dapat anak ramai pula tu. Rupanya masa dia perempuan tu, dia khunsa. Bila dah besar, dia rasa kurang senang. Bila dah main hormon lelaki, duduk dengan ramai orang perempuan, dia rasa tak selesa lah tuan-tuan. Dia jiwa lelaki. Baik. Saya pun ada seorang cikgu cerita kat saya, ada seorang cleaner dulu, tengok perempuan, lalah lelaki. Malah ada orang pernah tengok, memang lelaki, fungsi kemaluan lelaki dia tu, hak perempuan tu dah tak fungsi dah. Tapi isu dia masalah bukan apa, dah dapat anak, kita nak buh nama anak lelaki kan, nak perempuan, betul tak? Itu isu dia tu. Kan kena buh nama kan, nak buh nama apa, Siti Aminah, rupanya jadi lelaki tuan-tuan. Nak buh nama apa, itu yang masalah dia tu. Saya tak tahulah macam mana penyelesaian dia tuan-tuan. Tak nama tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan.
Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu hujung bulan ni kot, ada 30. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matrula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.